Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak ulang kaji Fizik SPM tingkatan 5, kertas 2 bagi modul kecemerlangan. Ini merupakan muka depan modul kecemerlangan untuk kita ulang kaji pada hari ini. Okey, ini merupakan rumus-rumus fizik yang merangkumi hampir keseluruhan ya. Ini adalah rumus asas ya bagi semua subtopik tingkatan 4 dan juga tingkatan 5. Okey, kita akan mulakan dengan bahagian A ya, 60 markah ya. Ada 8 soalan yang wajib dijawab ya. Okey, kita mulakan dengan soalan 1. Rajah 1 menunjukkan kumpulan gelombang dalam spektrum elektromagnet mengikut susunan frekuensi dan panjang gelombangnya. Tenaga gelombang semakin berkurang dari kanan ke kiri di dalam vacuum dan ia merambat pada laju yang sama. Susunan ini kalau anda tengok, kalau daripada gelombang radio kepada sinar gamma, ini frekuensi yang semakin bertambah. Okay? Tetapi kalau sinar gamma patah balik sampailah gelombang radio, itu adalah panjang gelombang yang semakin bertambah. Jadi frekuensi dan panjang gelombang ni susunan dia adalah berkadar songsang. Dan dia ada satu A ni ya. Inilah yang kamu kena carilah ya. Okey, A, gelombang elektromagnet adalah gelombang di mana arah getaran zarah apa terhadap arah perambatan gelombang. Okey, sama ada dia selari ataupun berserenjang. Anda tandakan saja yang mana betul pada kotak yang berkenaan. Jadi kalau anda ingat baliklah ya, arah getaran zarah bagi gelombang elektromagnet adalah berserenjang ya terhadap perambatan dia lah. Perambatan ni istilah kepada pergerakan gelombang ya. Jadi satu markah. Okey, B, namakan satu kegunaan gelombang elektromagnet pada kedudukan A pada spektrum dalam rajah 1. Okey, kita balik rajah ini. A duduk kat mana? So A duduk di antara gelombang mikro dan cahaya nampak. Jadi yang ni anda kena ingatlah ya. Anda boleh buat susunan ini dan cubalah ingat mungkin dengan cara mnemonik ya. Menggunakan perkataan yang awal ya. Jadi anda boleh ingatlah susunan dia sama ada nak mengikut panjang gelombang yang makin bertambah ataupun frekuensi yang semakin bertambah. Okey, jadi A ni apa ya? So A ni kegunaan dia adalah banyak sebenarnya ya, iaitu dalam ketuhar, pemanggang, pembakar, kamera inframerah ataupun teropong inframerah yang ini digunakan oleh ketenteraan, mengeringkan cat pada kereta ataupun rawatan sakit otot yang melibatkan saraf ya. Kita selalu dengarlah ya. Selimut inframerah, stokin inframerah ya, pakaian dalam inframerah ya, dan juga remote control alat kawalan jauh. So ini adalah kegunaan dia lah ya. Tapi anda perlu tulis hanya satu sajalah ya, satu markah. Okey, C, berdasarkan rajah 1, nyatakan perubahan panjang gelombang tersebut daripada kanan ke kiri. Tadi kita dah tengok dah, daripada kanan ke kiri, daripada panjang gelombang radio ya sampailah ke sinar gamma. Okey, itu apa susunan dia? Okey, ini adalah susunan yang bertambahlah, panjang gelombang dia bertambah daripada kanan ke kiri. Gelombang radio paling panjang, sinar gamma paling pendek. Okey, manakala sebaliknya frekuensi yang semakin bertambahlah. Dan 2 ya, C2, nyatakan hubungan antara panjang gelombang dengan kesan pembelauan gelombang. Okay, kita tahu panjang gelombang yang bertambah, okay, kesan pembelauan dia akan lebih terbelau ataupun lebih ketara ya. Jadi panjang gelombang yang besar kita tahu dia lebih dibelaukan ataupun kita panggil pembelauan ketara. Okey, manakala panjang gelombang yang pendek dia kurang dibelaukan ya. Bermaksud dia kurang tersebarlah. Pembelauan ni sebenarnya penyebaran gelombang setelah melalui celah ataupun halangan. Okey, dan dia melibatkan ada dua faktor lah ya, sama ada saiz celah ataupun halangan. Okey, yang mana yang kecil pembelauan dia lebih ketara, dan satu lagi lah panjang gelombang. Panjang gelombang yang panjang akan menghasilkan pembelauan yang ketara ataupun penyebaran yang ketara. Kita ulang kaji sikitlah tentang hubungan ya ataupun faktor yang mempengaruhi kesan pembelauan gelombang. So markah ni satulah ya. Soalan pertama ni 4 markah sahaja. Dia soalan asas saja ya. Okey, yang kedua, pada rajah 2.1, okay, rajah kat bawah ni kita nampak ada termometer, ada logam P yang direndam lah ya.
pada suhu 100 darjah Celsius. Ya, logam P ni pada suhu 100 darjah Celsius diletakkan di dalam bikar mengandungi air pada suhu 28. Mana logam P ni panas lah. Ya. Air ni baru 28 darjah Celsius. Selepas beberapa minit, keadaan keseimbangan terma dicapai. Okey. Jisim logam P dan air masing-masing 0.4 kg. Ya. Dan itu untuk logam P. Dan 0.2 kg adalah untuk air. Ya. Okey, yang pertama ditanya apakah yang dimasukkan dengan keseimbangan terma. Okey, keseimbangan terma kita tengok berlaku sebab logam P ni dimasukkan dalam air. Maka ada sentuhan terma kat situ. Ya. Jadi apakah maksud keseimbangan terma? Jadi pemindahan haba bersih antara dua objek adalah sifar. Okey? Ataupun kadar pemindahan haba antara dua objek adalah sama. Ataupun jawapan lain lagi yang diterima, suhu bagi dua objek bersentuhan adalah sama. Ini semua menunjukkan keseimbangan terma berlaku. Macam mana kita nak tahu dia berlaku? Tadi kita tengok logam P ni sudah tinggi 100. Okey, air sudah 28. Jadi bila dimasukkan logam P dalam air, maka berlaku sentuhan terma, berlakulah pemindahan haba. Ya, sehinggalah kedua-duanya suhu yang sama. Ataupun kita kata pemindahan haba bersih dia adalah sifar. Maksud kat sini, kadar pemindahan haba tu antara dua objek tu adalah samalah. Okey? Jadi ini semua menunjukkan berlakunya keseimbangan terma. Dan itulah maksud dia. Ya? Jadi tolong ingatlah. Ya? Yang ni selalu berlaku dalam kehidupan seharian kita. Ya? Kita nak sejukkan minuman kita yang panas, kita mungkin campur sedikit air lain lah yang suhu dia lebih rendah. Okey, seterusnya kita tengok soalan rajah 2.2 menunjukkan graf suhu melawan masa bagi air dalam bikar itu. Kita boleh tengok kat sini lah ya, suhu melawan masa. Jadi kita nampak graf kat sini dia meningkat lah, tapi dengan kadar yang lebih perlahan dan akhirnya dia jadi malak ya. Okey, itu dia punya graf lah ya. Okey, B berdasarkan graf dalam rajah 2.2, berapakah suhu apabila keadaan keseimbangan tercapai? Kita tengok balik lah. Okey, jadi mana keseimbangan tercapai inilah yang mala ni. Okey, antara masa 80 hinggalah 120. Okey, berapa suhu dekat sini? Suhu dia adalah 40 darjah Celsius. Ni kamu boleh dapati daripada analisis graf ya. So dia 40 lah ya, yang keadaan mala tadi, yang garisan lurus tadi ya. Dan C, apakah tujuan membalut bikar dalam lapisan kapas? Okey. So kalau kamu tengok balik ya untuk soalan ni ya, memang kita ada balut dengan kapas. Nampak ni ya kat luar ni. Apa tujuan ni ya? Kita balut kapas, bawah ni kita letak alas bahan penerbang ya. Sebab kenapa kita buat macam tu? Ya, bila buat eksperimen ni, ini keadaan yang berlakulah. Okey. Jadi tujuannya adalah untuk kita mengelakkan haba hilang kepesitaran. Ketika kamu buat eksperimen yang melibatkan nilai haba ya, melibatkan haba, kita mungkin nak tengok muatan haba tertentu, kita kena balutkan dia sama ada air ataupun bahan logam yang lain. Jadi bila kita balut, kita nak elak haba keluarlah ya, supaya haba yang dibekalkan tu sepenuhnya pergi kepada bahan yang kita kaji. Okey, ini pun satu markah lah. Okey, dihitung muatan haba tertentu logam P. Muatan haba tertentu air kita tahu 4,200 joule per kilogram per darjah Celsius, dan kita kena anggap tiada haba yang hilang kepesitaran. Barulah kita boleh kira ya. Jadi kat sini kita keluarkan, kita dapatkan nilai dia dan kita tahu formula dia ialah Q sama dengan MC perubahan theta. Q adalah kuantiti haba ya, jumlah haba dalam joule, M ialah jisim, C ialah muatan haba tertentu dan theta ialah perubahan dia lah ya. Jadi kita kena anggap tiada haba hilang kepesitaran, maka kita boleh buat yang ni lah ya, Q1 sama dengan Q2 ya. Haba daripada logam P akan sepenuhnya pergi kepada air. Barulah kita boleh kira C yang ada dalam rumus ni. So kita keluarlah kan dia punya formula ya, M1 C1 perubahan theta, M2 C2 perubahan theta, maka kita masukkan nilai berdasarkan pada nilai yang ada pada soalan. Yang ni semua dah kita jumpa dalam soalan lah. Jisim dia berapa ya? Kilogam P 0.4. Kita tak tahu dia punya C ya. Okey.
perubahan suhu daripada 100 hinggalah 40. Okey, 40 ni suhu akhir yang dicapai lah, ya. Dan yang ni pula jisim untuk air, muktabar tentu air dan perubahan suhu dia lah, ya. Daripada 28 dia naik hingga 40, kita tolak sajalah. Okey, bila kita kira semua ni, kita akan dapat C ni ialah 420 joule per kilogram per darjah Celsius. Ini adalah muktabar tentu bagi logam P. So, 2 markah lah. 1 markah nilai dimasukkan dalam rumus dan 1 markah lagi jawapan akhir dengan unitnya yang betul. Okey, itu markah dia, ya. Okey, seterusnya soalan nombor 3. Rajah 3 menunjukkan sebuah reaktor nuklear yang menjana tenaga elektrik melalui tindak balas nuklear. Okey, kita boleh tengok kat sini lah. Ya, adanya rod pengawal boron. Okey, bawah ni adanya moderator grafik yang ni. Dan bawah ni lagi adanya rod bahan api uranium, ya. So A1, namakan jenis tindak balas nuklear yang berlaku dalam reaktor nuklear. Okay, dalam reaktor nuklear berlaku tindak balas apa? Okay, kita tahu jawapannya adalah pembelahan nukleus. Okey, bukan pelakuran, ya. Setakat ni pelakuran kita tidak boleh buat lagi secara komersial, ya. Baru setakat penyelidikan. Okey, kalau untuk jana tenaga elektrik kita guna pembelahan, ya, daripada nukleus yang besar terbelah menjadi nukleus yang ringan dan lebih kecil dan hasilnya juga ialah tenaga selain pada neutron, ya. Okey, seterusnya 2, nyatakan sebab grafik digunakan sebagai moderator dalam reaktor nuklear. Kenapa kita ada moderator kat sini? Untuk apa moderator ni? Okey, dah tentulah ada kaitan dengan safety dia, ya, keselamatan, iaitu untuk memperlahankan neutron, okey, atau mengawal laju neutron. Supaya dia tidak terlalu cepat bertindak balas menghentam nukleus uranium, ya, dan seterusnya berlaku pembelahan nukleus dan bila dia berterusan dia jadi tindak balas berantai. So kita kena kontrol dia lah, ya. Itu tujuan kita gunakan grafik sebagai moderator. 1 markah jugalah. Okey, seterusnya B, tindak balas nuklear yang berlaku dalam reaktor nuklear pada rajah 3 diwakili oleh persamaan berikut. Okey, inilah yang cikgu cakap tadi, ya. Uranium 235 dihentam oleh neutron. Okey, neutron ni hentam uranium, dia akan terbelah yang menghasilkan 2 nukleus baru iaitu barium 141 dan krypton 92. Dan seterusnya kita dapat beberapa neutron dan juga tenaga. Di sini dia nak nilai A dan B. Okey, so berapa nilai A? Okey, A kat mana? A ni lah bilangan neutron. Okey, B ialah nombor proton bagi krypton. So kita kena tolak sajalah, ya. Persamaan sebelum, ya. Ini sebelum uranium tambah neutron ni. Dan yang selepas nak panah ni adalah selepas. So A jawapan dia ialah 3 lah, ya. Kita tahu neutron terhasil, ya, adalah 3, ya. Dan manakala B kamu kena tolak lah nilai sebelum tolak yang selepas. Kamu akan dapati nilai dia 36, ya. Kalau kat sini kita nampak, ya, 92, ya. 92 tolak 3 tolak 56, kita akan dapat 36 lah sebab neutron ni kosong, ya. Neutron yang ni pun kosong. Jadi kita tolak sajalah 92 tolak 56, kita dapatlah B ni 36 bagi nombor proton krypton. 2 markah, ya. Okey, C, semasa tindak balas nuklear jumlah tenaga dilepaskan ialah 1.650 kali 10 negatif 3 joule. Dah ada dah nilai kuantiti tenaga dia, ya, ataupun jumlah tenaga dia. Hitungkan cacat jisim dalam tindak balas nuklear itu. Okey, cacat jisim adalah nilai jisim dia lah. Okey, cacat jisim ni sebenarnya lebih kepada pengurangan jisim selepas berlakunya tindak balas, ya. So macam mana kita nak kira? Okey, kita gunakan formula E sama dengan mc square. So kita dah ada jumlah tenaga, ya, ni nilai dia 1.650 kali 10 negatif 3 joule. Okey, M kita tak tahu. Okey, kita masukkan C ialah kelajuan cahaya lah. 3 kali 10 kuasa 8, kita kuasa 2kan dia. Kita akan dapat nilai dia M ni 1.833 kali 10 negatif 20 kilogram. Okey, ini adalah markah dia lah, ya. 1 markah kemasukan nilai dalam rumus dan 1 markah lagi adalah nilai jawapan yang betul dengan unitnya yang betul. Itu markah yang kedua, ya. So 2 markah sahaja. Okey, seterusnya soalan nombor 4. Rajah 4.1 menunjukkan sebuah litar dengan komponen elektronik X.
Okey, kita ada litar, ya, kita ada sel kering. Okey, di mana terminal negatif ni disambungkan ya kepada diod ya. Dan yang bahagian depan ni kita sambungkan dengan terminal positif ya. So namakan komponen elektronik X. Cikgu dah jawab dah tadi sambil mencerita tentang litar dia ya. Jadi dah tentulah jawapan dia ialah diod. Okey. Jadi diod ni kita kena tahulah apa fungsi dia ya. Kalau kat sini disambungkan pada terminal bateri yang kita tahu arus terus ya, maka diod kat sini dia membenarkan arus mengalir sehala sahaja. Jadi dia tanya, terangkan apa akan terjadi kepada mentor apabila switch ni kita hidup. Kita tutup dia hiduplah ya. Adakah mentor ni menyala ya? Okey, jawapannya mentor tidak menyala. Okey, kenapa? Sebab dua markah. Dua markah maksudnya kamu jawab apa dia tanya dan kemudian bagikan sebab dia. Okay, mentor tak menyala sebab diod ni sebenarnya ya di dalam keadaan dipincang songsang. Jadi kalau kita tengok ni terminal positif, dia lalu mentor, lepas tu dia lalu diod. Macam nak lalu anak panah dia tak sama ya. Sebenarnya kathod dengan anode ni tidak disambung dengan betul pada terminal positif dan negatif ya. Jadi kalau keadaan macam ni memang mentor tak menyala lah ya. Apa kita buat ya, sama ada kita boleh tukar keadaan terminal ni lah ya. Dari terminal negatif ni belah kanan, positif ni di sebelah kiri, baru dia menyala sebenarnya ya. Okey, dua markah ya penyataan ini. Okey, seterusnya rajah 4.2 menunjukkan satu litar yang tidak lengkap yang menggunakan 4 komponen elektronik yang serupa untuk menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Okey, jadi kamu nampak kat sini lah kita ada 4 tempat ni untuk diod sebenarnya. So ini rektifikasi apa ya? Namakan proses yang terlibat berdasarkan rajah 4.2. So proses dia proses apa? Cikgu dah sebut tadi sedikit ya. Rektifikasi gelombang penuh. Okey, gelombang penuh melibatkan 4 diod. Okey. Jadi soalan 2 dia suruh kamu lukis ya. Pada rajah 4.2 lukis komponen elektronik yang betul di dalam bulatan yang disediakan. Lukis dia punya kedudukan ya diod tersebut. So inilah lukisan dia lah. Okey. Jadi kedudukan diod ni mesti betul lah ya. Barulah dia boleh berfungsi sebagai rektifikasi gelombang penuh. Di sini diod berfungsi sebagai apa? Dia berfungsi sebagai menukarkan arus ulang-alik. Nampak tanda bentuk macam kening ni, arus ulang-alik kepada arus terus ya. Dan dia ada 2 kitar lah ni. Okey, kitar pertama kalau kita mula pada atas, dia akan lalu 2 diod. Okey, dia akan lalu seperti kamu tengok cikgu punya mouse ni lah ya. Dan kitar kedua dia patah balik, dia lalu lagi 2 diod yang berbeza. Okey. Dia naik ke atas balik, barulah dia lengkap pusingan kedua. Jadi penting ya arah diod ni kena betul. Okey, kitar pertama guna 2 diod, kitar kedua guna 2 diod yang berbeza. Maka lengkaplah dia jadi rektifikasi gelombang penuh. Okay, jadi maksud rektifikasi tadi menukarkan menukarkan arus ulang-alik kepada arus terus. Okey, ini 2 markah lah ya. Okey, 3 berdasarkan proses di 4B, lakarkan bentuk suri yang diperhatikan pada skrin OSK apabila dasar masa dihidupkan. Macam mana rupanya rektifikasi gelombang penuh tadi. OSK ni tujuan dia untuk memaparkan bentuk gelombang yang terhasil. Okey, jadi dah tentulah kita dapat. Cikgu panggil ni gigi penuh. Ni macam gigi kamu lah, penuh je kan. Jadi ini adalah bentuk gelombang ni lah yang menggunakan rektifikasi gelombang penuh ya, iaitu 4 diod. Okey, seterusnya soalan 4. Satu kapasitor disambung secara selari dengan perintah R. Tadi ada perintah R kan? Kita boleh tengok balik. Okey, kita ada perintah R ni. Okey, jadi kita sambung satu lagi kapasitor. Okey, yang bentuk dia macam bateri tapi dia sama panjang dia punya garisan tu. Okey, secara selari dengan perintah R. So apa berlaku ya? Kita akan dapati inilah bentuk dia. Ya, bentuk gelombang tadi yang seperti gigi tadi, dia jadi hampir lurus. Okay, yang bawah dot-dot dia kita tak nampak lah. Ya. Jadi sebenarnya hampir lurus maknanya dia hampir seragam ataupun mantap nilai arus dia. Jadi apa fungsi kapasitor ni? Kenapa bentuk macam ni? Okay. So kapasitor ni berfungsi sebagai
meratakan arus terus. Jadi sebab tu kamu dapat dia bentuk dia hampir sekata, ya, hampir seragam. Jadi dia meratakan arus terus, ya. Jadi itulah fungsi kapasitor di sini. Selain daripada itu, kapasitor juga berfungsi untuk menyimpan dan menyah cas. Soalan nombor 5, rajah 5.1 menunjukkan dua satelit, iaitu satelit A dan satelit B, ya, yang mengelilingi bumi. Jadi kita boleh nampak kat sinilah. Okay, ini adalah satelit A dengan jaraknya iaitu RA, dan bawah ni, ya, satelit B dengan jaraknya RB, dan jisim bagi satelit B ialah 450 kg, manakala untuk jisim satelit A adalah 450 kg juga. Okay, nilainya samalah, ya. Okey, yang pertama, jisim adalah kuantiti apa? Senang ya soalan ni, ya. Jadi dah tentulah kuantiti asas. Okey, satu markah saja. Okey, B berdasarkan rajah 5.1, okey, bandingkan jisim satelit A dan satelit B. Okey, kita nampak gambar kat sini, ya. Ada maklumat, jadi kamu teliti dari segi jisim dan juga dia punya jarak. Jadi nampak jelaslah jisimnya adalah sama. Okey, 2, bandingkan jejari orbit satelit A dan satelit B. Jadi kita boleh nampak kat sini lah. Walaupun tak ada nilai, tapi kita boleh nampak panjang RA ni, ya, kurang daripada RB. Jadi satelit A, ya, jarak dia kurang daripada satelit B. Okey, 3, bandingkan tempoh orbit bagi satelit A dan satelit B. Okey, bila jarak dia dekat, bagaimana tempoh dia? Okey, begitu juga dengan jarak jauh, okey. Jadi, tempoh bagi orbit satelit A adalah kurang berbanding dengan satelit B. Yang mana dekat tu, ya, dia punya tempoh adalah singkat lah. Yang mana jauh jarak dia, tempoh dia adalah besar, ya. Okey, 4, nyatakan hubungan antara jejari orbit dan tempoh orbit. Jadi, bila kamu dah jawab bahagian atas 1, 2, 3 ni, kamu boleh nampak perbezaan dia ataupun persamaan dia dengan jelas. Di sini dia nak jejari dan tempoh. Kalau kamu nampak, ya, tanda lebih kecil ni, ya, adalah sama bagi jejari dan juga tempoh, ya. Jadi kita boleh jawab jejari orbit bertambah, maka tempoh orbit pun bertambah. Ataupun kita boleh kata dia berkadar terus, ya. Kita boleh nampak tanda ni lah sama saja. Maka ini adalah berkadar terus, ya, antara hubungan jejari orbit dan tempoh orbit. Okay, soalan ni simple je lah, ya. Semua orang boleh jawab lah sebab maklumat semua ada dalam gambar rajah. Okey, seterusnya C, nyatakan hukum yang terlibat dalam 5B4. Okay, hukum apa ni? Ya, yang melibatkan tempoh, yang melibatkan jejari, ya. Jadi tentulah hukum Kepler ketiga, ya. Dan D, apakah yang akan terjadi kepada tempoh orbit jika jisim satelit bertambah? Di sini kamu kena tahulah apakah faktor yang mempengaruhi tempoh orbit dia, ya. Jadi adakah jisim dia sendiri ataupun jisim bumi sahaja, ya. Jadi kat sini jika jisim satelit ditambah, maka tidak ada perubahan apa-apalah, ya, sebab jisim satelit itu tidak mempengaruhi tempoh orbit dia, ya. Sebab dia tempoh orbit ni dia bergantung kepada jisim bumi. Okey, soalan E, ya. Rajah 5.2 menunjukkan bulan dan stesen angkasa antarabangsa ISS sedang mengorbit bumi. Bulan mengambil masa 27.32 hari untuk mengorbit bumi. Dan ISS pula mengambil masa 92.7 minit untuk mengorbit bumi. Jadi jarak bulan ialah 3.8 kali 10.08 meter daripada pusat bumi. Jadi kita boleh nampak pada rajah ni lah. ISS dengan bulan sedang mengorbit bumi dengan jarak R dan tempoh masing-masing, ya. Soalan nak tentukan jejari orbit ISS, ya. Okey, kita keluarkan nilai yang ada. Kita ada tempoh untuk tempoh 1, ya, iaitu untuk ISS 92.7 minit. Kita ada tempoh 2, 27.32 hari untuk bulan. Kita tak ada jejari orbit ISS. Kita ada jejari orbit R2 untuk bulan 3.8 kali 10.08 meter. Okay, kita keluarkan rumus dia dan kita boleh susun atur macam ni lah, ya. Dan masukkan nilai sahaja. Okay, cuma kita kena samakanlah unit bagi minit dengan hari ni.
Okey, mana-mana pun boleh kamu nak tukar. Jadi di sini ditukarkan nilai hari tu ya kepada minit. Ni untuk tempoh bagi bulan lah ya. Okey, yang minit kita kekalkan. Lepas tu kita masukkan nilai jejari orbit bulan 3.8 kali 10 8 ni, dan kita carilah jejari satelit ya. Maka kita dapati nilai dia 6.729 kali 10 6 meter. So markah 2 ni untuk pengantian nilai dalam rumus dan jawapan akhir yang betul dengan unit yang betul. Okey. Soalan 6, rajah 6 menunjukkan graf tenaga kinetik maksimum K maksimum lawan frekuensi bagi logam X, di mana FO adalah frekuensi ambang. Kita nampak dekat graf ni lah. Ni graf paksi Y dia, K tenaga kinetik maksimum dalam elektron volt unit dia, frekuensi dia dalam hertz bagi paksi X. Dan kita ada graf yang memotong pada paksi X ni lah. Ya. Jadi yang pertama, apakah yang dimasukkan dengan frekuensi ambang FO? Okay, frekuensi ambang adalah frekuensi minimum foton yang diperlukan untuk menghasilkan kesan fotoelektrik. Okay, satu markah ya. Okey, B berdasarkan rajah 6, bandingkan frekuensi cahaya A dan B. Kita boleh rujuk balik gambar yang ada lah. Nampak jelas antara A dengan B ni siapa lebih besar ya. Jadi frekuensi A kurang daripada frekuensi B. Seterusnya bandingkan tenaga kinetik maksimum fotoelektron yang terpancar bila disinari dengan cahaya A dan B. Ini pun nampak kita boleh baca dekat paksi Y, iaitu paksi K maksimum, tenaga kinetik maksimum. Ini pun jelas tenaga kinetik A kurang daripada tenaga kinetik B. Dan kaitan dia antara frekuensi dan tenaga kinetik maksimum kita boleh nampak dekat soalan B1 dan B2. Nampak jelas dia berkadar terus ya. Maka semakin tinggi frekuensi, semakin tinggilah tenaga kinetik maksimum elektron yang dipancarkan. Ataupun dia berkadar teruslah. Ini semua satu markah. Okey, seterusnya kita nak kira C fungsi kerja W bagi logam X ialah 1.66 elektron volt. Okey, dan kita boleh tukarkan 1 elektron volt ni kepada joule dengan nilai 1.6 kali 10 negatif 19 joule. Hitungkan frekuensi ambang FO. Maka kita keluarkan nilai dia yang ada. Kita ada nilai W dalam elektron volt 1.66. Kita ada pemalan pelan yang ni boleh dapat daripada rumus lah. 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 joule saat ya. Dan kita nak FO, frekuensi ambang. Maka kita keluarkan formula dia. W sama H kali dengan FO. Okay, masukkan nilai. Kita kira FO ni kita dapati nilai dia 4.006 kali 10 kuasa 14 Hz. So, markah 2 ni macam biasalah. Nilai dimasukkan dalam rumus, satu markah. Jawapan akhir yang betul dengan unit yang betul, satu lagi markah. Okey, seterusnya 2, hitung tenaga cahaya B apabila disinari ke atas logam X. Okey, apa berlaku ya bila disinari ke atas logam X ya. Okey, kita boleh kira menggunakan formula HF sama dengan W tambah setengah MV kuasa 2 maksimum. HF ni yang fungsi kerja tadilah, W sama HF kita dah kira tadi kan. So, kita masukkan nilai, maka kita bolehlah kira W. Ya. Okey, untuk B ni kita dah adalah tenaga kinetik maksimum pada graf 1.8. Okey, yang HF ni kita kira yang soalan sebelum ni. Ya. Jadi, kita masukkan nilai, kita nak kira W. Kita dapati nilai dia 3.46 elektron volt. Okey, tukar kepada nilai joule. Kita kali dengan 1.6 kali 10 negatif 19, dapatlah 5.536 kali 10 negatif 19 joule. Okey, jadi penggantian nilai dalam rumus satu markah. Jawapan akhir dengan unit yang betul, satu lagi markah. Okey, D. Apakah yang berlaku kepada tenaga kinetik maksimum jika keamatan cahaya bertambah? Apa berlaku? Ya, adakah keamatan cahaya mempengaruhinya? Okey, jawapannya tidak berubahlah. Ya, sebab tenaga kinetik dia tidak bergantung kepada keamatan cahaya dia. Tetapi bergantung kepada frekuensi dia. Satu markah ya. Okey, soalan 7. Rajah 7.1 menunjukkan satu magnet bar yang diletakkan di atas satu troli. Troli itu bergerak dengan satu hak laju mala di atas landasan licin ke dalam satu solenoid yang bersambung kepada galvanometer. Okay, apakah maksud aruhan elektromagnet? So, di sini kita ada magnet bar dengan kutub utara di depan masuk ke dalam solenoid yang
dia letakkan di atas landasan licin mana tak ada geseran ya, dan disambungkan dengan galvanometer untuk melihat nilai arus aruhan ya. Jadi maksud dia adalah penghasilan DGA aruhan merentasi suatu konduktor apabila terdapat gerakan relatif antara konduktor itu dengan medan magnet. Okey, jawapan lain, penghasilan DGA aruhan apabila konduktor berada di dalam medan magnet yang berubah-ubah. Ceritanya mestilah ada konduktor, ya, wire konduktor. Okey, mesti ada pergerakan sama ada magnet ataupun konduktor, yang mana ada gerakan relatif, maka akan berlaku pemotongan flux pada medan magnet yang kekal, maka terhasillah arus aruhan. Okey. Okey, dalam rajah 7.1 untuk soalan B ya. Labelkan kekutupan hujung solenoid dalam kotak sediakan. Okay, apakah kutub solenoid ni? Ini ruang kotak yang disediakan lah. Ya. So, bila nak masuk ni ialah kutub utara. Maka kita tahu apabila dia nak masuk, ya, kita kena faham dari segi hukum dia lah. Yang sentiasa menentang perubahan yang menghasilkannya. So, bila dia menentang, solenoid ni menentang, bermakna seolah-olah kita kata magnet ni tak dibenarkan masuk lah. Ya. Jadi kalau tak dibenarkan masuk, kutub apakah keadaan dia? Mestilah suatu keadaan yang menolak. Ya. So untuk menolak, mesti kutub dia sama. Jadi kalau magnet ni kutub dia adalah utara, maka yang sama mestilah utara juga. Jadi gegelung ni kutub dia utara. Bila utara dengan utara dia jadi sama, maka dia menolak. Jadi bila menolak maksudnya seolah-olah tak bagi magnet itu masuk. Okey. Jadi lukiskan arah arus aruhan. Okay. Bila kita dah tahu hujung solenoid ni utara, okay, kita kena tengok dia punya pusingan sama ada dia ikut jam ataupun lawan jam. So kalau utara kita tahu pusingan dia adalah melawan jam. Maka kita boleh lukislah ya arah aruhan pada solenoid tersebut. Okey, kamu boleh lukis satu yang di belah sini pun tak apa dah ya. Ataupun berlukis pada solenoid. Jadi pada solenoid ni naik ke atas, okay, dia daripada tepi kanan ni naik ke atas, okay, solenoid naik ke atas dan dia turun ke bawah lah. So ini adalah rajah ya, arah arus aruhan. Satu markah lagi lah. Okay. Dan seterusnya hukum fizik yang terlibat. So hukum fizik terlibat adalah hukum length. Yang kita tahu, kita boleh tengok ya, arus aruhan bagi solenoid. Ya. Kita tahu dia sentiasa menentang sebarang perubahan yang menghasilkannya. Satu markah ya. Okey, di stesen jana kuasa menjana voltan dan menghantar tenaga elektrik kepada pengguna menggunakan kabel-kabel penghantaran dan transformer. Satu penjana di stesen jana kuasa menghasilkan tenaga elektrik menggunakan prinsip aruhan elektromagnet. Okay, rajah ni dibagi struktur asas penjana lah, bagi 3 penjana iaitu P, Q dan R. Anda boleh tengoklah komponen apa yang ada. Yang digunakan magnet kekal sama ada lurus ataupun melengkung, okay, ataupun digunakan boros karbon yang kat luar ya, ataupun ada yang menggunakan komutator terbelah dua. Okay, jadi kita kaji maklumat yang ada pada ketiga-tiga penjana ini ya. Okey, berdasarkan rajah 7.2, nyatakan ciri-ciri penjana yang sesuai untuk menghasilkan aruhan yang akan disalurkan ke set transformer dengan cekap. Okey, bentuk magnet kekal ya, kita boleh tengoklah bentuk apa yang kita nak, sama ada lurus ataupun melengkung, dan tentu kita pilih melengkung ya. Sebab apa nak melengkung? Sebab nak menghasilkan medan magnet jejarian. Di sini dia akan lebih tertumpu ya. Jadi itu lebih baiklah. Okey, komponen yang di hujung pada gegelung ya. Kita kena tengok kita nak guna untuk apa ya, sama ada untuk arus terus ataupun arus ulang alik ya. Jadi soalan kita nak apa? Okey, dia nak satu penjana kuasa menghasilkan tenaga elektrik menggunakan prinsip aruhan elektromagnet ya. Okey, jadi pilihan kita nak guna apa? Nak guna gelang gerincir ke nak guna komutator? Okey. Jadi komponen yang di hujung tu kita pilihlah gelang gelincir ya. Kenapa kita pilih gelang gelincir? Sebab kita nak menghasilkan arus ulang alik. Dua gelang gelincir tu adalah untuk arus ulang alik. Kalau kita gunakan komutator terbelah dua, dia adalah untuk arus terus.
Jadi ciri apakah yang sesuai yang kita dapat ni? Ya, kita nak pilih soalan E ni. Ya, pilih penjara yang paling sesuai. Dah tentulah Q yang ada bentuk magnet kekal melengkung dan komponen hujung dia gelang gelincir. 1 markah ya. Okey, 8. Rajah 8 menunjukkan sebuah pengering rambut yang berlabel 240 volt 1.5 kilowatt. Okey, ini elemen pemanas ya, hair dryer. Okey, apakah yang dimasukkan dengan label 240 volt 1.5 kilowatt? Jadi label ni memang ada pada setiap barangan elektrik di negara kita ya. Okey, 240 volt ni menunjukkan bekalan kuasa ya yang dibekalkan, dia punya nilai wattan lah ataupun beza keupayaan. Dan 1.5 kilowatt ni adalah kuasa yang dijanakan hasil daripada wattan yang diberikan. So di sini sebenarnya untuk kita beri istilah sebab nilai yang ada tu dah menunjukkan maksud dan makna dia dan kita kena masuklah. Okey, apabila pengering rambut disambungkan kepada bekalan kuasa voltan dia 240 volt, kita akan dapati 1.5 kilojoule tenaga haba dibebaskan dalam 1 saat. Okey, tenaga per saat ini adalah nilai ataupun rumus kepada kuasa. P sama dengan E bahagi dengan T. Okey, itu maksud dia lah. Kita dapat kuasa 1.5 kilojoule ya. 1 markah. Okey, seterusnya B, hitungkan rintangan dalam pengering rambut. Okey. Jadi kita boleh kira menggunakan rumus R sama dengan V kuasa 2 bagi P. Kita masukkan nilai, kita ada V, kita ada P. Kita dapatlah nilai akhir dia 38.4 ohm ya. Jadi 2 markah, penggantian nilai dalam rumus 1 markah. Yang ni. Dan jawapan akhir dengan unit yang betul, kita dapat 1 lagi markah. Okey, C, nyatakan ciri-ciri dawai yang sesuai untuk dijadikan elemen pemanas bagi pengering rambut dalam rajah 8. Supaya pengering rambut boleh berfungsi dengan cekap berdasarkan aspek-aspek berikut. Beri sebab untuk ciri tersebut. Okey, jenis dawai. Kita nak pilih jenis dawai macam mana? Kalau elemen pemanas, kita kena tengok balik faktor-faktor pengaruh rintangan ya. Jadi ni kita nak unsur panas, haba. Okey, biasanya alat elektrik kita tak nak haba ya kalau dia tidak melibatkan pemanasan. Okey, contohnya mentol, kita nak tenaga cahaya bukan tenaga haba ya. Tapi kalau untuk pemanas dan tentu kita nak tenaga haba, dia mesti melibatkan rintangan yang tinggi ya. So jenis yang sesuai adalah nikrom ataupun tungsten ya. Kenapa? Sebab yang ini adalah jenis bahan yang berintangan tinggi atau kerintangan tinggi ya dan boleh menghasilkan banyak haba. Okey, 2, diameter dawai bagi elemen pemanas. Diameter bagaimanakah yang menghasilkan rintangan tinggi? Tentu yang kecil ya. Sebab rintangan tinggi ataupun banyak haba. Okey, takat lebur bagi elemen pemanas. Okey, takat lebur yang bagaimana? Yang payah melebur ataupun yang mudah melebur ya. Dan tentulah takat lebur yang tinggi ya. Sebab kita tak nak dia mudah melebur pada suhu yang tinggi. Jadi kita dah habis bahagian A, kita masuk bahagian B pula yang 20 markah iaitu pilih salah satu. Kita mulakan dengan soalan 9 ya. Rajah 9.1 menunjukkan satu pelantak cerucuk yang digunakan untuk menanam cerucuk keluli ke dalam tanah. Okay, daya yang terlibat ialah daya impuls ya. Jadi dia akan tanyalah apakah maksud daya impuls ya. Jadi daya impuls kita tahu adalah kadar perubahan momentum. F sama dengan mv tolak mu bagi dengan T. Jadi maksud dia kadar lah. Kadar perubahan momentum maksudnya nilai perubahan momentum tu dibagi dengan masa. Yang ni kita boleh ambil maksud dia daripada rumus ya. Okey, terangkan bagaimana cerucuk keluli ditanam ke dalam tanah. 4 markah ni adalah soalan penerangan ya. Kamu kena masukkan ya konsep-konsep yang terlibat ya. Sekurang-kurangnya poin kamu ada 4 lah ya. Kalau lebih sedikit tak apa, tapi markah tetap dikira 4 sahaja ya. Okey, yang pertama ya, perubahan momentum yang tinggi apabila pelantak cerucuk dilepaskan pada kedudukan tinggi. Kita akan angkat ya pelantak cerucuk ni tinggi ya, supaya ada perubahan momentum yang tinggi lah. Sebab tu kita kena letak dia pada kedudukan yang tinggi. Okey, 1 markah. Okey, yang kedua, kita tahu permukaan dia keras ya, permukaan keras pelantak cerucuk dan cerucuk memendekkan masa hentaman. Kesan pada keadaan pelantak dan cerucuk yang keras tu, masa hentaman dia adalah singkat ataupun pendek. Itu markah yang kedua. Okey, yang ketiga, daya impuls berkadar terus dengan perubahan momentum.
Okay, kita ada F, berkadar terus dengan perubahan momentum, MV tolak MU. Markah yang seterusnya. Dan yang terakhir, daya impar berkadar songsang dengan masa hentaman. Ya. Jadi apabila masa tu adalah singkat, okay, daya impar dia adalah besar. So, kita nyatakan hubungan dia. Markah yang keempat. Ya. So maksimum 4 markah je lah. Okey, seterusnya B, satu bongkah logam berjisim 50 kg dijatuhkan ke atas cerucuk untuk membina sebuah bangunan tinggi. Hal laju bongkah logam sejurus sebelum menghentam cerucuk ialah 20 meter per saat. Okey, yang pertama dia tanya momentum bongkah logam sejurus sebelum menghentam cerucuk. Okey, jadi kita dah ada nilai jisim, dah ada nilai hal laju. Kita kira je lah. Ya, P sama dengan MV formula dia. Yang ni ada dalam senarai formula. Cuma dia tulis momentum lah. Ya, sama dengan M kali V. Okay, masukkan nilai saja. Dapatlah 50 kali 20, 1000 kg meter per saat. 2 markah kemasukan nilai dalam rumus. Dan kita dapat jawapan akhir dengan unit yang betul. Maka dapatlah markah yang kedua. Okey, daya impar bertindak ke atas cerucuk jika masa hentaman dia 500 milisaat. Maka kita kumpulkan balik nilai yang ada tadi daripada soalan yang awal. Okay, jisim dia adalah 50. Hak laju akhir dia ada dah 20. Okey. Okey, jisim masih sama tolak MU tu. Ya, tetapi hak laju awal dia kosong sebab dia mula daripada keadaan pegun. Okey, masa 500 milisaat ni kita tukar pada saat. Okay, 500 kali 10⁻³ lah. Mili kepada saat. Dia adalah 10⁻³. Kita bagi 100 sebenarnya. Maka kita dapat jawapan akhir 2000 Newton. Okey, markah sampai 3 tu markah mana? Okey, kita tulis formula 1 markah. Masukkan nilai 1 markah dan jawapan akhir dengan unit betul 1 lagi markah. Ya. Okey, soalan C, Rajah 9.2 menunjukkan seorang pemain bola tampar sedang melakukan hantaran servis bola kepada lawan dia. Terangkan kesesuaian teknik dan ciri-ciri bola yang sesuai. Tentukan teknik dan ciri-ciri bola yang paling sesuai untuk menghasilkan gerakan bola tampar yang berhalaju tinggi. Berikan sebab bagi pilihan anda. Ada 10 markah lah. Anda dikenaki menyiasat teknik-teknik yang dibuat oleh pemain itu dan ciri-ciri bola seperti tunjukkan dalam jadual 1. Okey, teknik dan ciri-ciri bola, ya, kita ada 4, P, Q, R dan S. Kita ada teknik hantaran servis, kita ada ketinggian lompatan, kita ada tekanan udara dalam bola dan kita ada kekenyalan bahan. Jadi kita pilih sajalah yang bersesuaian dengan teknik-teknik dan cara yang ada. Ya. Jadi sebaiknya kita jawab soalan ni dalam bentuk jadual, iaitu kolom pertama ni ciri, yang kedua ni adalah penerangan dia. Okey, yang pertama, markah pertama kita pilih teknik hantaran bagaimana? Kita pilih yang ikut lajak. Okey, kenapa? Sebab impar dia bertambah atau perubahan momentum dia bertambah. Kenapa perubahan momentum dia bertambah? Kenapa impar dia bertambah? Sebab masa dia telah bertambah lah, masa hentaman dia. Ya. Okay, ini markah yang kedua. Yang ketiga, kita pilih ketinggian lompatan mestilah tinggi. Kenapa? Jawapan dia, penerangan dia sebab kita nak tenaga yang tinggi. Dan yang ketiga, ciri untuk tekanan udara dalam bola, kita pilih tinggi juga sebab kita nak daya yang lebih besar. Okey, yang terakhir, ciri yang keempat, kekenyalan bahan juga kita pilih yang tinggi. Maka sebab apa? Kita nak tenaga kupat yang kenyal dia juga tinggi. Itu markah yang ke-8 lah. Okey, yang ke-9 ni, markah ni barulah kita pilih iaitu R, ya, yang mematuhi ataupun ciri-ciri yang ada pada senarai ini adalah yang R punya. Ya. Kamu nampak dalam jadual ni lah. Ya. Teknik hantaran dia ikut lajak, ketinggian dia tinggi, tekanan udara tinggi, kekenyalan dia juga tinggi. Okey, markah ke-10 kita ulang lah. Ya. Kita ulang ciri-ciri yang ada. Itu adalah markah yang ke-10. Okey, 10 markah semuanya. Okey, kita pergi pada soalan pilihan yang kedua, iaitu 10. Rajah 10.1 menunjukkan satu belon gas yang diikat dengan satu beban. Jisim belon dan beban masing-masing 5 kg dan 20 kg. Okay, belon 5 kg, beban 20 kg. Belon dan beban itu terapung pada ketinggian tertentu dan kita abaikan rintangan udara. Ya. So, ini gambar rajah dia lah. Okay, beban yang diikat pada belon dengan tali pengikat dia. Okey, yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan ketumpatan? Okey, ketumpatan kita tahu jisim perisi padu. Ya. Kita boleh tulis rumus dia tetapi dalam bentuk perkataan lah. Jangan tulis simbol. Ya.
Sebab maksud dia pun berdasarkan rumus. Sebab dia rumus asas. Maka boleh dijadikan istilah. Rumus yang asal boleh dijadikan istilah. Tetapi syaratnya tulis dalam bentuk perkataan. So, ini satu markah. Okey, yang kedua ni soalan penerangan. Terangkan mengapa belon itu dan beban itu terapung. 4 markah, 4 penerangan lah ataupun lebih. Okey, yang pertama, daya yang bertindak ke atas belon dan beban ialah daya apung dan berat. Ke atas daya apung, ke bawah adalah berat. Okay, yang kedua, kita tahu daya apungan ni sama dengan berat belon dan beban. Sebab tu dia terapung. Itu markah kedua lah. Okey, apabila dia terapung, markah ketiga, daya panduan dia adalah kosong. Ataupun kita boleh kata daya panduan dia ataupun daya dia dalam keseimbangan. Dan konsep ni adalah konsep Archimedes. So, 4 markah, 4 penerangan. Okey, C, rujuk rajah 10.1, hitungkan daya apung yang bertindak ke atas belon dan beban. Okey, kita keluarkan nilai yang ada. Kita masuk dalam nilai ataupun rumus. Nilai tadi kita masukkan dalam rumus F sama dengan mg. Kenapa kita guna nilai berat? Sebab daya apung sama dengan berat. Dia kan terapung. F sama mg, F sama dengan W ataupun W sama mg. Okey, benda yang samalah. Cuma F sama W tu nak menyatakan daya apung sama dengan berat. Okay, yang kedua ni lah. Mana-mana kamu boleh tulis antara 3 ni. Dan masukkan nilai sajalah. Kita kiralah jisim kali dengan pecutan graviti. Kita dapatlah 245.25 newtons unit dia. So, ni 2 markah lah. Masukkan nilai dalam rumus dan jawapan A yang betul dengan unit. 1 lagi markah. 2, jika tali pengikat itu putus, belon itu naik ke atas dan hitungkan pecutan belon itu. Sebab dia terputus, dia naik lagi kan. Jadi, kita masukkan nilai dengan formula. Kita guna F sama MA. Cuma F kat sini, kita cari dulu dia punya keseimbangan daya. F ke atas daya apung tolak dengan berat ke bawah. Okay, sama dengan MA lah. So, kita dah kira tadi berat dia 245.25. Okey. Kita tolak untuk nilai jisim. Jisim belon. 5 kali 9.81 dia punya berat lah. Kita kali jisim tadi 5. Kita kali dengan pecutan graviti. Kita dapat berat dia. Sama dengan jisim belon sama dengan 5A. A itu pecutan. Maka kita kiralah nilai A ni kita dapat 39.24 meter per saat. Sebab dia pecutan, S dia negatif 2 lah. So, ada 3 markah iaitu untuk rumus yang diterbitkan. Masukkan nilai dalam rumus dan jawapan A yang betul dengan unit. So, 3 markah lagi. Ini markah dia. Okey, seterusnya kita tengok soalan D. Rajah 10.2 menunjukkan sebuah kapal selam bertenaga nuklear. Sebuah kapal selam bertenaga nuklear baru akan dibina. Jadah 2 menunjukkan ciri-ciri 5 model kapal selam V, W, X, Y dan Z dengan spesifikasi yang berbeza. Kat sini ada kita nampak dalam jadual kapal selam ada 5 kat sini. Dan ciri dia ada 4, separuh hayat bahan api, bentuk kapal selam, saiz tangki balas dan kadar pengaratan yang kamu kena pilih dan berikan penerangan dia. Okey, tentukan model kapal selam bertenaga nuklear yang paling sesuai yang boleh berfungsi untuk jangka masa lama di dalam laut dan cekap. Justifikasikan jawapan anda. 10 markah Jadi macam biasa soalan macam ni kita kena buat dalam jadual ciri laju pertama. Dan yang kedua ini adalah penerangan dia. Okey, yang pertama separuh hayat. Kita pilih yang mana? Yang panjang lah. Kenapa? Supaya masa untuk mereput tu lama. Dia tahan lama. Okey, itu markah kedua penerangan. Okey, markah ketiga ciri yang kedua iaitu bentuk kapal selam. Dan tentulah kita pilih hidrodinamik. Okey, hidrodinamik ni bentuk larus atas dan bawah. Oleh kerana dalam air kita panggil hidro lah. Reason dia ataupun sebab dia kerana nak mengurangkan geseran air. Okey, ciri yang ketiga, markah yang kelima, kita pilih tangki balas. Saiz tangki balas kita nak yang besar. Kenapa? Bila dia besar, kita dapat penerangan dia. Daya apungan dia besar atau banyak air yang tersesar. Jumlah air yang tersesar tu jadi banyak. Maka daya apung dia besar lah. Sebab jumlah air tersesar tu adalah sama dengan daya apung. Berat air tersesar. Ini markah yang keenam.
Okey, markah yang ketujuh adalah ciri yang keempat. Kadar pengeratan kita pilih rendah supaya penerangan dia tidak mudah berkarat. So, 8 markah dah kat sini. Ya. Jadi, kamu cuba je jawab. Ya, ambil daripada nilai yang ada dan cuba beri penerangan. Jangan biarkan kosong lah. At least kamu boleh dapat tulis penerangan dia dan dapat tulis ciri dia dan penerangan dia kamu boleh tulis berdasarkan ciri yang ada. Okey, pilihan kat sini kapal selam V yang mematuhi semua 4 ciri yang kita hendak. Okey, markah ke-10 kita ulang balik ciri yang kita hendak lah. Ya, separuh hayat yang panjang, bentuk hidrodinamik, tangki balas yang besar dan kadar pengeratan yang rendah. Markah ke-10 ya. Okey, seterusnya kita tengok bahagian C, bahagian terakhir 20 markah, satu soalan saja. Yang ni mesti jawab ya, 20 markah. Okey, seterusnya soalan 11, rajah 11.1 dan 11.2 menunjukkan dua objek yang serupa diletakkan pada kedudukan yang berbeza di hadapan dua kanta cembung dengan panjang fokus yang sama. Okey, kanta ni kalau kita tengok sama besar, sama lebar, sama jenis. Okey, jarak dia punya objek adalah sama. Yang beza antara dua soalan ni ialah jarak dia, jarak U tu. Kalau yang pertama ni U lebih besar pada 2F lah, dia duduk jauh sekali. Okey, yang kedua ni dia letak di antara 2F dan F, dia punya jarak objek. Yang lain semua sama ya, panjang fokus, jenis kanta ya. Tapi hasil dia tak samalah. Kita dapati rajah 9.1 ni dia punya image ya, kita tengok adalah lebih kecil daripada objek. Manakala yang rajah 9.2 ni dia lebih besar daripada objek dan lebih jauhlah kedudukan dia. Itu maksud maklumat yang ada daripada soalan. Okey, yang pertama dia akan tanya maksud lah. Apakah maksud panjang fokus? Okay, panjang fokus ialah jarak, jarak di antara titik fokus yang ni F ni kepada pusat optik tengah. Okay, itu saja, daripada F, titik F kepada optik tengah kanta. Itu adalah maksud panjang fokus. Okey, B berdasarkan rajah 11.1 dan 11.2 bandingkan jarak objek, ketinggian imej yang terbentuk dan ketebalan kanta. Hubung kaitkan jarak objek dengan ketinggian imej yang terbentuk. Kita namakan fenomena cahaya yang berlaku. Okay, kita boleh buat perbandingan ya daripada maklumat yang diberi dalam soalan B. Okey, bandingkan jarak objek. Okay, jarak objek kita tahu 11.1 lebih jauh lah ataupun lebih besar daripada 11.2 ya. Ketinggian imej pula 11.1 lebih kecil berbanding 11.2. Okey. Dan ketebalan kanta. Ketebalan kanta samalah sebab kita guna jenis yang sama, ketebalan yang sama. Itu markah yang ketiga. Dan hubungan dia semakin bertambah jarak objek, semakin kecil ketinggian imej. Hubungan dia tak sama, kita dah nampak tadi ya. Kita boleh tengok balik gambar dia. Yang jarak objek dia jauh, ya, imej dia adalah kecil saja dan kedudukan dia antara F dan 2F. Bagi jarak objek yang di antara 2F dan F, ketinggian dia lebih tinggi dan kedudukan dia lebih jauh. Okey, yang seterusnya dia punya hubungan kita tahu semakin bertambah jarak objek semakin kecil ketinggian imej ataupun hubungan dia songsang dan fenomena dia adalah pembiasan. Sebab menggunakan kanta, cahaya masuk ke kanta dan dia keluar. Dan dia terbiaslah sebab cahaya itu membengkok. Okey, seterusnya C, rajah 11.3 menunjukkan seorang tukar emas menggunakan satu alat yang mengandungi satu kanta untuk melihat batu permata. Terangkan bagaimana imej batu permata yang dibesarkan terbentuk. Ini kamu boleh lukis sebenarnya dia punya penerangan ya sebab dia melibatkan kanta pembesar. Okey. So kita lukislah ya. Rajah sinar untuk kanta pembesar di mana kedudukan jarak objek dia adalah kurang daripada F yang hijau pertama ni O ni ya. So manakah markah sampai 4 ni? Okey, di sini penerangan markah dia ya. Yang pertama kamu lukis kamu gunakan kanta cembung. Sini ada kanta cembung satu markah. Okey. Okay, yang kedua, jarak objek kurang daripada panjang fokus ya. Ataupun jarak objek ni kita letak dekat lah ya. U kurang daripada F. Okey, yang ni dah markah kedua, nampak ni markah kedua. Yang ketiga, sinar cahaya yang selari dengan paksi utama terbias dan melalui titik fokus. Yang ni lah ya. Sebenarnya dia selari dengan paksi utama yang ni, lepas tu kena ke kanta tengah, dia terbias dan dia menumpu ke titik fokus. Okey. Dan lepas tu kita unjurlah ke belakang. Kenapa kita unjur ya? Okay, sebab apa? Kita tengok yang keempat ni.
Okey, sinar yang menuju pusat optik merambat pada garis lurus melalui pusat optik tanpa dibiaskan. Okey, kita lukis garisan yang kedua yang melalui pusat optik. Ni tak terbiarlah, dia lurus saja. Okey, kalau kamu tengok yang warna merah dengan warna oranye ni, dia tidak bertemu ya. Semakin jauh dia punya garisan sinar tu. Jadi sebab itulah untuk garisan yang pertama ni, yang selari ni, kita tarik ke belakang dengan secara putus-putus lah. Dipanggil unjuran garisan ya. Okay, yang oranye ni pun sama. Kita terpaksa tarik ke belakang sebab nak bagi dia bertemu garisan tersebut. Maka dapatlah imej yang terakhir. Imej yang tegak, maya dan dibesarkan. Okay. Jadi imej terbentuk di mana? Imej terbentuk di V lebih besar pada U. Jadi itu adalah imej yang terbentuk lah. Iaitu V lebih besar pada U. Jarak imej lebih besar ataupun lebih jauh daripada jarak objek. Nampaklah ini imej, ini objek. Okay. Walaupun kita bagi 5 maklumat, maka tetap ambil 4 yang terbaik lah. Ya. Tapi daripada gambar sajalah. Ini sebenarnya penerangan saja. Ya. Penerangan untuk markah gambar rajah ni. So pada gambar rajah dah ada penuh 5 item yang boleh ambil kira. Ya. Tapi markah kita ambil 4 yang terbaik sajalah. Okey, soalan D. Rajah 11.4 menunjukkan sebuah kanta cembung yang akan digunakan sebagai kanta mata yang dipadankan dengan satu lagi kanta yang bertindak sebagai kanta objek untuk membina sebuah teleskop astronomi. Kita ada kanta mata, iaitu kanta cembung. Kanta objek tak diberilah. Terangkan cadangan bagi kanta objek yang akan digunakan dan pengubahsuaian yang perlu dilakukan untuk membina sebuah teleskop astronomi berkuasa tinggi. Itu benda atau persoalan yang ditanyalah ya. Jawapan anda mestilah merangkumi jenis kanta yang digunakan sebagai kanta objek. Yang pertama, yang kedua panjang fokus kanta objek berbanding kanta mata. Yang kedua, yang ketiga magnetik pembesaran linear. Seterusnya jarak antara kanta mata dan kanta objek dan yang terakhir diameter kanta objek yang digunakan. Ini soalan mengkonsepsi ya. 10 markah kena buat dalam jadual juga, 5 ciri, 5 penerangan. Dan kalau dia bagi maklumat seperti ni, kita follow sajalah. Ya, ada 5 maklumat, maka ada 5 ciri dan 5 penerangan dia. Okey. Dan kena buat dalam bentuk jadual juga. Laju pertama ialah ciri dia dan laju kedua adalah penerangan dia. Okey, yang pertama kita gunakan apa? Kita gunakan kanta cembung. Okey. Sebab apa? Mengecilkan imej daripada objek besar yang jauh. Okey, itu tujuan dia lah. Ataupun kita nak gunakan sebagai untuk menumpukan cahaya. Sebab kanta cembung dia menumpukan cahaya. Okey, itu markah yang kedua untuk penerangan. Okey, ciri yang kedua. Panjang fokus kanta objek lebih panjang daripada panjang fokus kanta mata. FO lebih besar pada FN. Kenapa? Untuk menghasilkan imej yang kecil di hadapan kanta mata. Sebab kita kan tengok objek yang jauh, yang besar, maka kita kena kecilkan dulu imej dia. Ataupun jawapan lain, pembesaran linear dia adalah besar. Ataupun kita boleh tulis M lebih besar pada 1, iaitu pembesaran linear dia lebih pada 1. Dan jawapan lain juga diterima, imej akhir diperbesarkan. Okey, so ini penerangan untuk ciri yang kedua. Okey, markah yang keempat lah. Okey, yang ketiga ciri dia, pembesaran linear lebih besar, iaitu M lebih besar pada 1. Okay, kenapa? Bagi mendapatkan keseluruhan imej daripada objek yang sangat jauh. Kita nak nampak keseluruhan dia sebab dia besar dan jauh kan. Ataupun imej akhir diperbesarkan apabila pembesaran linear dia adalah besar. Okay, ini markah yang keenam, penerangan yang ketiga. Okay, seterusnya markah untuk ciri yang keempat. Ya. Markah dia markah ketujuh. FO dan FN ni pada titik yang sama. Ataupun kita kata jarak dua kanta sama dengan FO tambah FN. Okey, kita boleh tulis FO dan FN ni berada pada titik yang sama. Ataupun kita boleh kata jarak D, jarak antara dua kanta sama dengan FO tambah FN pada perarasan normal. Okey, kenapa? Sebab kita nak imej akhir yang diperbesarkan. Ataupun imej akhir terbentuk di infinity. Itu penerangan dia lah. Kita kena besarkan baliklah ya, imej yang dihasilkan daripada kanta objek, maka kanta mata akan besarkan kembali. Itu markah yang ke-8 dan yang terakhir ciri yang kelima, dia nak diameter kanta dan tentulah kita pilih besar ya. Kenapa besar? Ya, diameter dia objek dia besar, kanta objek dia besar sebab kita nak banyak cahaya memasuki teleskop. Maka dia lebih jelas dan terang lah ya. So ini adalah
Soalan yang terakhir, soalan mengkonsepsi. Ada 5 ciri dan 5 penerangan. Okey, boleh tulis lebih tak? Boleh. Boleh tulis lebih, tak ada masalah. Sebab kita akan pilih 5 ciri yang terbaik dengan 5 penerangan. Dan markah penerangan ni dia tidak bergantung kepada markah ciri. Okey, dah habis dah kita punya ulang kaji pada hari ini. Terima kasih kerana sudi menonton. Cikgu harap pelajar dapat ulang kaji dan lebih yakin untuk menjawab peperiksaan SPM yang sebenar. Okey, cikgu ucapkan selamat maju jaya dan selamat menduduki peperiksaan fizik dan dapat menjawab dengan baik. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.